Assalamualaikum, salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Kali ini saya nak tunjukkan secara praktikal macam mana nak siram rumput dengan cara yang betul. Seperti yang kita sedia maklum, sekarang ni musim panas. Dan bila musim panas, salah satu cabaran utama kepada pemilik-pemilik halaman di kediaman dan sebagainya adalah untuk memastikan rumput disiram dengan betul, mendapat air yang secukupnya, tidak terkurang air atau tidak terlebih air. Jadi dalam video ini, saya harap tuan-tuan dan puan-puan terus bersama saya, subscribe channel saya, like channel saya, like video-video ini. Saya akan tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan secara percuma bagaimana siram rumput dengan cara yang betul, dan tuan-tuan dan puan-puan dapat menjimatkan masa, duit dan dapat hasil yang baik. Macam mana rumput itu akan tumbuh baik di halaman tuan-tuan dan puan-puan, dan tuan-tuan dan puan-puan dapat menjimatkan masa dan usaha tuan selama ini. Mungkin cara tuan tak betul, dan saksikan praktikalnya selepas ini. Kembali lagi tuan-tuan dan puan-puan. Okey, seperti yang saya janji sebelum ini, sebelum saya tunjuk praktikal menyiram rumput dengan cara yang betul, cara yang saya selalu amalkan, saya nak fahamkan tuan-tuan dan puan-puan apa itu rumput dan lapisannya dan sebagainya. Okey, biasanya rumput ada 3 lapisan utama seperti dalam gambar ini. Yang atas adalah rumput, bawah dia adalah thatch. Thatch ini sisa-sisa rumput, daun dan sebagainya, dia akan jadi thatch. Thatch sepatutnya tidak tebal seperti dalam gambar ini. Kerana kalau thatch terlalu tebal, akar rumput yang di atas tidak mencapai tanah di bawah soil tu. Jadi akar akan jadi akar pendek. Bila kita siram air tak sampai ke tanah, dan bila kita membaju, baju juga tak sampai ke tanah, dan rumput akan tak sihat. Nanti saya akan tunjuk macam mana kita nak remove thatch ni. Ada beberapa kaedah dan biasanya agak mahal. Jadi sebelum thatch ni jadi banyak, saya nasihatkan tuan-tuan dan puan potong rumput secara berkala seperti video yang saya selalu tunjuk sebelum ni, dan juga kalau banyak daun kecil-kecil tuan kena sapu. Okey. Pentingnya bila kita untuk menyiram, air mesti sampai ke di bawah itu, di soil itu. Lapiran grass dan thatch itu sepatutnya bukan sahaja membasahi, bila kita siram membasahi rumput dan thatch, tetapi sepatutnya ke soil. Kenapa soil kena basah adalah supaya akar rumput akan mendapat air daripada soil. Bila akar pergi ke soil untuk dapatkan air, di mana tuan siram dengan banyak, rumput itu akan jadi sihat. Biasanya kita siram spray dan sebagainya. Bila kita siram begitu, yang basah adalah grass dan thatch sahaja. Jadi untuk praktikal kali ni, saya akan tunjukkan pada tuan-tuan dan perempuan cara siraman deep watering, kita panggil. Deep watering ni kita akan siram banyak tapi bukan kerap. Siraman yang baik adalah bukan secara berjadual, dan dia ada beberapa tips. Pertama, siram mesti sebelah pagi. Jangan siram sebelah petang, kerana bila malam rumput tidak akan menjalankan proses fotosintesis. Bila siram petang, apa yang akan jadi adalah tumbuh kulat di atas tanah, rumpai, lumut dan sebagainya. Siram mesti pagi. Kedua, siram tidak boleh secara berjadual. Rumput ni macam anak lah, kita tak boleh bagi duit, sentiasa bagi duit. Kita kena minta dia cari duit supaya dia berdikari, serupa macam rumput. Kita bagi dia air, kita siram bila perlu saja sebelah pagi, dan kita buat deep watering biar air tu pergi ke soil di bawah. Saya harap penerangan saya ni difahami tuan-tuan dan puan. Dan bila soil ni basah dan bukan kita siram selalu, mungkin dalam seminggu 2 kali atau 3 kali, tuan-tuan dan puan akan dapati rumput lebih cantik. Okey, saya harap tuan-tuan dan puan pegang 2 prinsip ni. Pertama, siram mesti waktu pagi, dan siram tidak boleh secara berjadual. Siram bila perlu. Kalau musim panas ni tuan nak siram tengah hari, boleh. Itu hanya untuk menyejukkan halaman, tetapi bukan siram itu secara berjadual yang menyebabkan nanti rumput tidak tumbuh cantik. Okey, selepas ni saya akan tunjukkan macam mana kaedah deep watering.
Dan deep watering biasa kita akan buat di halaman. Kita akan tengok rumput yang nampak macam dah dormant. Rumput dormant ni dia akan, sebelum dia jadi kuning, dia akan jadi biasa warna purple kalau cow grass. Jadi kita akan siram dekat situ. Kita siram dekat spot-spot yang kita nampak kering saja, termasuk spot-spot tanah yang kering. Okey. Selepas ni saya akan tunjukkan videonya supaya tuan-tuan dan puan-puan nampak kaedah yang sebenarnya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, untuk halaman ini sekali lagi saya tunjukkan. Biasanya saya boleh cakap 90% pemilik halaman, rumput kapet ke cow grass ataupun rumput mutiara akan siram. Cara bila kita pakai hose ni, kita akan tekan dekat hujung dia supaya air dia kita rasa terpercik. Semua rumput akan kena kan. Saya pasti semua akan buat kesalahan yang sama inilah. Kita akan siram macam ni. Tuan-tuan dan perempuan, seperti gambar yang saya tunjuk sebelum tadi, kalau tuan-tuan dan perempuan siram macam ni, yang hanya akan basah adalah rumput di atas dan thatchnya sahaja. Kalau thatch tebal, lagilah thatch yang sebelah atas saja yang basah. Dan seperti yang gambar saya tunjuk tadi, kalau thatch yang basah, memang akar tak akan dapat air. Akar akan jadi akar pendek, akar tak akan dapat air. Okey. Ini cara deep watering yang sebenar. Kalau cara untuk kita siram, kita cari spot-spot yang kering dan kita akan, okey, saya kecilkan video ni, tuan-tuan dan puan boleh nampak. Kita biar air tu di satu spot tu, biar dia sampai basah. Buatlah yang cara yang dengan jumlah yang tuan-tuan dan puan rasa diperlukan. Agak sukar untuk saya terangkan secara detail, tetapi kalau tuan-tuan dan puan tengok satu rumput tu, satu spot tu dah basah macam ni kan, dia basah, kita biar dia dulu, dia sampai basah secukupnya, secukup rasa tuan-tuan dan puan, dan tuan-tuan dan puan alihkan ke tempat-tempat lain. Tengok ni, rumput ini sangat-sangat kering lah, tak pernah kena air musim panas sekarang ni, dan rumput-rumput dia hampir mati lah, hampir mati, dan ada yang dah jadi dormant. Jadi kalau kita siram deep watering, dan tuan-tuan dan puan tengok lah, air tu kita tengok dia akan masuk dan menyerap. Kalau dia cepat menyerap, itu tak semestinya kita cakap terlalu kering dekat dalam tu. Tak. Sebenarnya kita boleh siram lagi secukup rasa. Siram rumput ni macam kita minum air juga sebenarnya. Kita minum air satu cawan sudah memadai. Kalau kita siram terlalu banyak, air tu bukannya masuk dalam cawan, air tu akan tumpah ke lantai. Yang kita perlukan air adalah secawan saja. Jadi jangan terlalu lebih, membazir dan tidak akan ada efek. Okey. Tadi saya siram sebelah lain, sekarang saya tengok spot ni pun kering. Okey, kalau biasa kita akan siram macam tadi itulah kan. Okey. Ni deep watering. Saya sarankan tuan-tuan dan puan depan ni deep watering saja. Rumput ni sepatutnya boleh hidup sendiri. Cumanya bila musim panas macam ni, tanpa hujan, kalau seminggu ada hujan sekali pun dah memadai pada saya. Hujan yang sederhana lebat. Cuma bila tak ada hujan macam ni, kita kena siram secara deep watering ini secara manual. Kita lihat banyak dekat padang-padang besar-besar, mereka siram rumput cara macam hose yang besar dekat padang hoki tu dan sebagainya. Sebenarnya tidak digalakkan menyiram cara itu. Dan diharapkan dengan video ini tuan-tuan dan puan tahulah cara siram yang betul, supaya lepas ni jangan membazir lagi bil air, masa dan sebagainya, dan rumput takkan jadi cantik. Okey, biasa kita akan siram macam ni lah kan, kita pakai alat-alat begini dan sebagainya. Ini siraman yang salah. Siram secara deep watering, cari spot-spot yang memerlukan air dan kita siram spot-spot itu saja. Kalau semua perlukan air, kita siramlah dekat semua tu. Dengan harapnya selepas ini tuan-tuan dan perempuan tidak lagi lah menyiram cara yang salah. Dan harap video ini membantu, dan tuan-tuan dan perempuan selepas ini bantulah dengan subscribe dan juga like video-video saya, dan saya akan share lagi selepas ini banyak lagi tips praktikal yang berguna, yang basic orang Malaysia yang nak halaman cantik perlukan tips-tips ni. Dan saya harap perkongsian saya ini, kalau tuan-tuan dan perempuan suka, share lah di Facebook dan sebagainya, supaya lebih ramai orang tahu cara betul menjaga halaman. Dan terima kasih tuan-tuan dan perempuan kerana terus bersama saya dalam video ini. Dan saya harap lepas ini saya akan share banyak lagi lah. Terima kasih. Assalamualaikum.